Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya nak sambung kuliah yang pertama pada hari Selasa yang lepas tentang isu-isu berkaitan fiqh penggunaan. Okay, isu halaman yang pertama adalah berkaitan dengan produk iaitu dakwaan. Okay, seterusnya saya nak pergi kepada isu yang kedua iaitu isu berkaitan fiqh penggunaan yang kedua adalah pensijilan halal. Terdapat pelbagai dakwaan yang menyatakan bahawa pensijilan halal ni tidak realistik ataupun tidak bersifat realistik dengan industri yang ada pada hari ini. Maksudnya pensijilan halal ini tidak berlaku secara tidak serasi berjalan dengan keadaan industri. Maksudnya mungkin menyekat rezeki kepada orang industri, terutamanya kepada golongan mikro ataupun peniaga mikro dan juga industri kecil. Kerana kebanyakannya peniaga kecil dan mikro jarang ataupun kurang untuk memohon pensijilan halal. Okey, selain daripada itu, pensijilan halal juga dikatakan sebagai tidak telus, di mana pensijilan halal didakwa telah berpakat dengan pihak syarikat sebelum pemantauan dilakukan. Untuk maklumat antum, proses pemantauan yang dilakukan di Malaysia adalah secara dia pergi secara drastik. Dia tak telefon tu saya nak pergi ke syarikat kamu ya untuk buat audit, tak. Dia terus saja direct apabila dia tahu bahawa syarikat ini memohon pensijilan halal, maka auditor akan pastikan dalam tempoh apabila pemohon itu telah membuka syarikat selama 3 bulan, jadi tanggungjawab kepada pesyarat itu ataupun tanggungjawab kepada auditor itu untuk pergi, orang kata lebih pada serbu lah. Maksudnya dia akan pergi ke tanpa memaklumkan terlebih dahulu kepada syarikat berkenaan. Okay. Dan dikatakan bahawa penguatkuasaan halal adalah lemah. Kan? Sebab kalau kita tengok masih lagi banyak isu-isu halal ataupun banyak syarikat dah ada sijil halal tetapi berlaku juga ketidakpatuhan halal. Tidak telus dalam melakukan pensijilan halal di syarikat yang telah pun mendapat pengesahan halal. Ada juga yang mengatakan bahawa pensijilan halal ni tak perlu pun. Hanya perlu kepada pensijilan haram saja sebab lebih mudah. Sebab apa? Haram itu lebih sikit berbanding yang halal. Ada juga yang mengatakan bahawa logo halal ini sangat mengelirukan. Kenapa keliru? Sebab mungkin warna-warna yang pelbagai. Setiap negeri itu akan memutuskan warna apa yang diorang cok halal itu nak diwarnakan. Mungkin ada warna merah, warna kuning dan sebagainya. Okay. Okey, analisis kepada isu-isu viral. Bila kita melihat seperti mana yang saya dah jelaskan pada yang pertama, kan banyak isu-isu yang diviralkan, banyak isu-isu di Malaysia ni, media sosial elektronik adalah salah satu cara untuk kita memviralkan, mensosialkan sesuatu isu. Tapi sejauh manakah kebenaran ataupun sejauh manakah kebenaran kepada sesuatu
isu yang ditularkan. Okay, mengikut analisis yang dilakukan oleh Dr. Sa'dan dan juga team members mengatakan bahawa hanya daripada 100% hanya 15 untuk kategori produk hanya 15% sahaja kes yang memang betul-betul berlaku. Maksudnya kes yang ditularkan itu sememangnya adalah benar. Manakala 85% kes palsu. Maksudnya 85% kes yang disebarkan itu adalah palsu dan juga recycle. Maksudnya yang telah diulang siarkan semula, sedangkan isu itu tak benar sekalipun. Manakala untuk persijinan halal, mungkin kata berlaku pemalsuan logo halal, berlaku logo halal palsu dan sebagainya, maka hanya 3 kes sahaja yang betul-betul berlaku. Manakala 97 kes lagi adalah isu tular yang tidak berasas ataupun yang tidak betul. Maksudnya ini menunjukkan bahawa perkara yang diviralkan di dalam Facebook, Twitter, dalam WhatsApp dan sebagainya hanya less than 15% sahaja yang betul-betul mungkin betul dan 85% lagi adalah tidak betul. Jadi antum boleh nilailah macam mana masyarakat kita bagaimana sikap diorang menciptakan isu-isu viral untuk tujuan ataupun kepentingan peribadi. Ini adalah carta. Kalau kita tengok kan, hanya 15% sahaja yang isu yang betul-betul berlaku, manakala 85% ini adalah isu yang tidak betul. Kalau persijinan halal ni lagilah. Maksudnya hanya 3% sahaja isu tu adalah ataupun fakta tersebut berasas, manakala 97 lagi adalah tidak berasas. So, antum boleh berdasarkan kepada biarlah gambar ini berbicara bagaimana sikap dan juga pribadi seseorang yang menularkan sesuatu perkara yang tidak benar. Okey, ini analisis kepada reaksi pengguna Muslim. Okey, yang pertama reaktif dan juga ultra prihatin. Maksudnya orang yang aktif, sangat aktif dan juga terlebih prihatin. Jadi mereka mudah untuk menyebarkan dan juga membuat sebarang provokasi. Manakala ada sikap yang kedua ni adalah acuh tidak acuh. Maksudnya sikap acuh tak acuh, mula delete. Apabila sampai isu tersebut pada dia delete dan juga dia rasa was-was terhadap isu tu betul ke salah, betul ke salah. Sikap yang ketiga dia kata dia peduli tentang isu tersebut, kemudian dia bertabayun. Jadi dia siasat sama ada sah. Kalau betul sah maka dia akan sebarkan. Kalau sekiranya palsu maka dia akan delete dan tidak menularkan isu tersebut. Yang keempat pula dia peduli juga. Dia peduli tanpa tabayun. Dia sangat peduli tentang isu halal tetapi dia tidak tabayun. Jadi dia menyebarkan dan juga dia menyebarkan perkara tersebut ataupun dia share lah kepada kawan-kawan dia. Yang kelima ni dia kata tidak peduli. Dia tak peduli berpasal isu halal haram ni. Kemudian dia delete. Dia kata nothing to do with me. Belasah je lah. Maksudnya dia tak peduli pun pasal isu halal dan juga haram. Ini adalah reaksi-reaksi pengguna Muslim tentang apabila isu-isu halal itu sampai pada mereka. Ada yang sangat prihatin, ada yang sikap acuh tak acuh, ada yang tabayun dahulu, ada yang peduli tetapi tidak tabayun serta tak kisah pun tentang sebarang isu halal yang berlaku dalam dunia dia ataupun dalam kalangan hidup dia.
Okey, walau bagaimanapun kita dapat simpulkan bahawa reaksi yang pertama, kedua, keempat dan kelima ni adalah sikap yang tidak betul. 80% reaksi pengguna ini adalah tidak betul. Bukan tidak betul, maksudnya salah lah, sebab tidak betul tu salah lah. Sebab mereka akan sebar dan ada yang membuat provokasi lagi, ada yang salah lah kerana menyebarkan perkara-perkara yang tidak betul. Manakala hanya 20% sahaja yang sangat peduli dan sangat bertabayun. Okey, apabila sampai isu halal kepada mereka, maka mereka akan selidik dahulu adakah isu tersebut betul ataupun tidak. Kalau betul, barulah dia sebarkan perkara tersebut. Kalau tak betul, maka dia akan delete dan juga memaklumkan. Boleh juga kita war-warkan, tetapi dengan cara kita memaklumkan bahawa perkara yang disebarkan ini adalah tidak benar. Okey. Okay, ini adalah peratusan dan bentuk peratusan. 80% tidak betul, manakala 20% sahaja yang betul. Sikap yang betul. Okey, isu halal yang seterusnya adalah isu halal yang real. Itu isu halal yang betul-betul berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah masalah pihak masyarakat ataupun pengguna Muslim tersebut. Di mana masyarakat sebahagiannya masih buta tentang halal. Ada masyarakat yang masih macam tadi, ada masyarakat yang masih tak kisah apa pasal isu halal dan juga haram ni. Apa yang dia tahu, dia nak makan je. Itu dia panggil halal blind. Yang kedua adalah masyarakat yang tidak faham isu halal. Sama ada isu halal itu dianggap sebagai isu peribadi ataupun satu isu bisnes. Maksudnya ada yang syarikat yang mengeluarkan produk, dia tak kisah pun sama ada produk tersebut halal ataupun haram. Apa yang dia nak adalah apa yang dia nak adalah dia nak perkara tersebut boleh berlaku. Maksudnya dia nak apa yang penting bisnes dia laku. Produk yang dihasilkan itu laku untuk dijual. Macam tu. Yang ketiga adalah masyarakat yang masih celaru dalam pemilihan produk ataupun premis halal. Maksudnya masyarakat ni masih lagi keliru. Masih lagi memilih produk yang tidak halal, sedangkan tak sure barangan tersebut sama ada halal ataupun haram. Kan contoh produk kosmetik. Produk kosmetik ni ada yang halal, ada yang tak ada pun siji halal. Jadi di antara dua produk tersebut, yang mana kita nak pilih? Tanya dia tu. Okay. Yang keempat, masyarakat yang tidak membudayakan tabayun. Masyarakat yang tidak membudayakan tabayun, iaitu macam seperti mana yang saya macam apabila saya adalah salah seorang yang apabila isu tu sampai, ramai juga pelajar-pelajar yang apabila ada masalah ataupun ada isu-isu yang tular, mereka akan tanya kepada saya, adakah isu ini betul? Adakah isu ini betul-betul berlaku ataupun tidak? Jadi apa yang saya buat, saya akan melihat balik bahagian hak halal, saya akan rujuk kepada laman-laman web yang berautoriti, yang tidak diragui lagi keautoritiannya, JAKIM, bahagian hak halal, sama ada isu tersebut adalah betul ataupun hanya semata-mata ditularkan tanpa sahaja nak tular. Macam tu. Yang kelima adalah keterlaluan dalam memperjuangkan isu halal. Ada juga masyarakat yang terlalu memperjuangkan isu halal. Maksudnya masyarakat ni dia pelbagai sangat unik. Ada yang tak cakna pun pasal halal, ada yang
duduk medium, ada yang terlampau yang memperjuangkan isu halal. Contohnya macam saya pernah cerita sebelum ni yang berlaku dalam isu Cadbury kan, sehingga ada orang ada sampai keluar kenyataan bahawa kita nak samak lidah, kita nak samak perut, kita nak cuci darah kita balik, nak samak darah balik. Itu adalah salah satu perkara yang keterlaluan dalam berbicara, keterlaluan dalam mengeluarkan pandangan. Jadi bagaimanakah kalau masyarakat non-Muslim melihat perangai orang Islam ini bersikap demikian? Kan? Bukankah mereka berfikir bahawa Islam ini sangat susah untuk diikuti? Sebab tu kita kena berhati-hati dengan setiap tindakan ataupun setiap tutur kata yang kita nak buat. Sebab apa? Sebab dia akan mencerminkan kepada kepribadian kita. Dan masyarakat, dia tak kenal kita. Dia hanya melihat kepada apa yang kita boleh berikan. Ataupun dia melihat kepada sifat luaran kita. Macam tu. Begitu jugalah dalam isu halal. Jadi orang akan lihat bahawa susahnya Islam ni. Sampai kalau salah makan babi sampai kena samak perut. Nak cuci darah. Macam mana nak cuci darah? Macam mana nak samak darah? So benda-benda itulah yang akan melihat, menonjolkan ataupun menggambarkan Islam ni sebagai satu agama yang menyusahkan. Okey, yang kedua adalah masalah daripada pihak pengusaha. Di mana yang pertama, ketiadaan kesedaran halal dalam menyediakan produk ataupun premis halal. Maksudnya kalau yang ni adalah pengusaha ni hanya nak kejar kepada keuntungan. Dia orang tamak dan nak kejar keuntungan tanpa mempedulikan halal dan juga haram sesuatu produk. Yang kedua, mereka rendah kesedaran halal. Tidak bersungguh-sungguh memohon persijinan halal. Dikatakan bahawa dia orang ni, contohnya restoran mamak ataupun PKS, lazimnya mengatakan bahawa sijil halal ni susah nak dapat, lambat nak dapat, kan? Payah nak dapat, mahal harganya nak bayar. Sedangkan kalau kata makcik kuah pisang tu berapa je, paling murah adalah 100. 100 tu bukan untuk setahun tetapi dalam tempoh 2 tahun. Nak kata rendah kesedaran dia orang tak sedar pun bahawa memohon persijilan halal itu boleh memberikan kesan yang baik kepada produk yang dihasilkan. Boleh menarik masyarakat Muslim dan juga non-Muslim untuk membeli produk yang dipasarkan. Restoran mamak, boleh dikatakan restoran mamak tidak ada persijilan halal. Sebab apa? Dia bukan masalah halal tetapi masalah kekotor. Itu masalah restoran mamak. Dia bukan masalah, nak kata sebab dia orang Islam, mestilah dia boleh dia katakan dia akan memilih produk-produk yang halal sebab dia orang Islam. Tetapi masalahnya adalah kotor. Kalau antum tengok banyak kes yang ditonjolkan daripada restoran mamak ini adalah mereka tidak memenuhi piawaian kebersihan. Jadi sukarlah untuk memohon ataupun untuk mendapatkan sijil pengesahan halal. Manakala untuk PKS ni macam perniagaan kecil dan juga sederhana. Mereka mengatakan sukar untuk dapat sijil halal. Sebab apa? Dia orang lazimnya menggunakan mediator. Dia orang lantik mediator untuk memohon sijil halal. Dia orang tak direct memohon sijil halal daripada pihak Halal JAKIM, tapi dia orang menggunakan mediator, orang tengah, untuk memohon sijil halal JAKIM. Lazimnya dia orang bayar 3,000, 5,000, 10,000, tetapi
permohonan yang tetapi mediator itu tidak jujur dan amanah. Jadi diorang dapat duit tu dapat lari lah. Bila diorang lari, maka mewujudkan satu persepsi kepada golongan kecil ataupun peniaga kecil dan sederhana menganggap bahawa nak memohon sijil halal itu adalah sukar. Okay, yang ketiga, melakukan penipuan halal. Contohnya, salah guna logo, guna perbahasan halal, istilah-istilah yang seolah-olah membawa kepada konotasi halal. Contohnya, no pork, no alkohol, P. Ramlee dan sebagainya. Maksudnya, contoh-contoh ataupun melakukan kan, saya sendiri pun hampir-hampir nak masuk ke dalam, saya ingat lagi dekat Damansara, dia punya apa, saya tak ingat dah, lepas lama saya tak pergi, di mana syarikat tu dia tulis no pork no alcohol. So masa tu saya hampir nak masuk sebab saya fikir tak ada arak, tak ada babi, halal lah. So saya nak masuk, suami saya tarik saya. Dia kata itu restoran tak halal lah. Maksudnya perkataan itu sendiri boleh menggambarkan ataupun boleh mengelirukan, memberi gambaran yang mengelirukan kepada pengguna. Tapi sebab saya tengok masa tu kat kedai tu ramai yang pakai tudung masuk dalam kedai tersebut. Dia macam barbecue macam tu, macam barbecue lah, bakar-bakar kan, ala-ala Korea macam tu. So saya pergi tu, hampir saya masuk. Nasib baik suami saya tarik balik. Rupanya tak halal. Tapi nama tersebut boleh mengelirukan pengguna. Okay, yang keempat, tidak menjaga kepatuhan halal setelah mendapat pensijilan halal. Ini juga adalah masalah kepada pihak pengusaha ataupun industri player, kerana dia orang dah dapat dah halal, tetapi dia orang tidak patuh kepada piawaian halal yang telah digariskan. Dia orang dapat je, bila dah dapat sijil halal maka dia orang pun biar macam tu je. Sijil je, hanya pada sijil, tetapi pelaksanaannya tidak sebagaimana yang ditetapkan. Bila audit datang barulah gelabah. Sebab itulah sijil ataupun sistem jaminan halal telah dilaksanakan di Malaysia. Sebab apa? Sebab macam ni lah. Sebab tidak ada kepatuhan terhadap pensijilan halal. Jadi sistem itu boleh membantulah. Maksudnya sistem jaminan halal itu ataupun SJH boleh membantu untuk mereka patuh terhadap pensijilan halal. Sebab apa? Sebab ahli-ahli yang dilantik, ahli-ahli pengurusan adalah yang akan memastikan kepatuhan terhadap sijil halal itu perlu dipenuhi oleh syarikat berkenaan. Okay, ni samalah, ni adalah masalah masyarakat ataupun analisis beberapa real issue tentang masalah masyarakat pengguna Muslim. Yang pertama, macam saya bentangkan tadi, itu halal blind. Contohnya dia orang makan di premis syubhah yang meragukan. Dan restoran Banana Leaf. Banana Leaf ni macam Melayu, tetapi bukan macam mamak, tapi sebenarnya bukan mamak. Dia adalah tidak halal. Dia adalah memang orang India. Kan restoran India, Hindu, vegetarian, nasi wage, kopitiam. Kopitiam pun ada yang dapat halal tetapi ada yang tidak halal. Cuma kena hati-hatilah sebab kebanyakan mereka tidak memohon pensijilan halal. Restoran Cina, Hailam, restoran hotel ada hidangan arak dan sebagainya. Ni kalau di hotel-hotel dan sebagainya kena hati-hatilah. Sebab kalau hotel pula dia ada dapur-dapur dia. Jadi ada dapur yang halal dan juga ada yang dapur tidak halal. Okay, yang kedua, celaru tentang isu halal. Contohnya halal isu
halal adalah isu peribadi ataupun isu negara. Kenapa perlu pada persijingan halal? Kan? Lepas tu ramuan dalam produk ada alkohol, ada gelatin, ada porcine, lard. Jadi dia orang celaru tentang halal. Yang ketiga ialah tiada budaya tabayun. Macam tadilah. Contohnya isu virus masa ni. Kan contohnya yang tular-tular tu lah. Maksudnya dia orang tak ada budaya untuk tabayun. Senang share and share. Ni adalah contoh. Kan. Siapa pernah makan dekat Rush Banana? Nasi bagai. Sekali tengok. Ni lah balas banana leaf. Sekali tengok tu macam kopi ataupun macam apa? Kedai mamak kan. Tapi sebenarnya tidak. Diorang ni adalah bukan Muslim. Kalau ni kopitiam, Yongsuan, kopitiam lazimnya adalah daripada Cina lah, orang Cina yang diusahakan oleh orang non-Muslim, itu orang Cina. Okey, analisis lagi beberapa ataupun masalah pihak pengusaha di mana pengusaha ni tiada kesedaran halal dalam menyediakan premis. Mereka tamak dan juga pentingkan kepada keuntungan semata-mata seperti mana restoran mamak, nasi kandar, western, kopitiam, sushi. Sushi pun sama. Kan. Hati-hatilah kalau kamu nak pergi makan ke western contohnya, kena tengok adakah western tersebut menyediakan arak ataupun tidak. Kalau kamu lihat contoh saya pergi dekat Wan Utama, dia ada Friday. Saya pernah termasuk dalam tu, saya ingatkan dia ada halal. Tapi bila kita masuk, kita tengok macam suasana dia tu macam ala-ala orang putih makan. Lepas tu ada hidangan arak. Ada daging. Dia orang masak daging pun tak sempurna walaupun kita kata dah. Saya dah memang sangat kena hati-hatilah nak memilih restoran, nak makan kat luar boleh tetapi kena memilih restoran yang halal. Sushi, apa masalah sushi? Sushi ni masalah dia adalah sos. Sushi tu halal. Kalau dia ambil daripada ikan, daripada haiwan-haiwan yang mentah, tapi jangan babi lah. Jangan babi, jangan benda-benda yang memudaratkan. Tetapi masalah di sushi adalah sos dia. Itu masalah sushi. Kerana sos dia biasanya dicampur dengan dipanggil apa? Dengan arak beras tu. So kehalalan dia adalah sebab sos dia biasanya diekspor daripada Jepun ataupun Korea. Jadi kita tak pasti adakah sushi tersebut memang halal ataupun tidak. Kerana sos itu daripada diimport. Macam itulah. Okey, yang kedua masalah dari segi pengusaha juga adalah mereka ni menipu, melakukan penipuan halal, membuat penipuan terhadap produk dan juga premis makanan. Contohnya ada logo halal ataupun guna perbahasan halal, nama Islam Melayu, wanita bertudung dan sebagainya. Ini pun adalah antara contoh kenapa wanita bertudung sebagai cashier dan pelayan. Jadi benda-benda ni adalah boleh merangsang kepada pengguna untuk datang ke restoran. Dan ada kalau restoran mamak dia suka guna Bismillahirrahmanirrahim, ayat-ayat Quran. Walaupun tak ada sijil halal tetapi mereka nak tarik orang Islam makan ke kedai mereka. Macam tu. Ataupun mereka menggunakan wanita-wanita, pelayan-pelayan orang ni adalah daripada kalangan wanita-wanita yang bertudung. Itu pun salah satu cara ataupun metod yang diorang guna untuk salah satu cara diorang guna untuk nak mempromosikanlah
produk-produk ataupun barangan yang dikeluarkan oleh sesuatu syarikat. Ini adalah contoh-contoh produk ataupun salah gunalah daripada isu halal dipelekehkan. Dan yang ni isu halal kopitiam diragui. Sebab apa? Sebab Cina kan memang diragui lah, kecuali kopitiam tersebut sememangnya mendapat sijil halal. Okay, ini logo halal tidak sah sebab dia tidak mendapat sijil halal yang disahkan oleh halal, sahkan oleh JAKIM. Yang ni minyak kita semula dari dapur yang tidak halal. Maksudnya dia menggunakan minyak yang kita semula daripada dapur. Minyak tu pula daripada dapur yang tidak halal. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, ni adalah produk halal campur babi. Pemilik kilang beri alasan kurang pekerja. Jadi kerana pekerja kurang, maka mereka mencampurkan produk halal dengan campur babi. Yang ketujuh produk beku, import ada DNA babi. Ini pun masalah juga apabila kita import ekspor daripada produk-produk luar negara, lazimnya nak hantar tu kan dalam bentuk kargo. Jadi biasanya bercampur antara bahan yang halal dengan bahan yang haram. Ni majoriti hotel tidak ada logo halal JAKIM. Majoriti hotel tidak ada logo halal JAKIM. JAKIM ni hotel, kalau antum nak pergi menginap hotel dan sebagainya, carilah hotel yang patuh syariah. Memang ada hotel yang patuh syariah yang kita boleh cari pun dalam Google tu. Mana hotel-hotel yang patuh syariah. Sebab isu hotel ini adalah mereka lazimnya menggunakan wine itulah, arak dalam masakan. Sebab kita tak tahu siapa yang masak. Jadi kalau nak pergi hotel ataupun kita bekerja esok-esok nak bekerja, maka pilihlah hotel yang patuh syariah. Ini sijil halal secret recipe ditarik balik. Dia bukan masalah produk yang dihasilkan itu daripada haram, tetapi kerana unsur kebersihan tidak menempati piawaian halal yang betul. Ini adalah salah satu, ni ketua PPIM sekarang ni. Dia kata JAKIM suka tangani isu halal, isu logo halal yang ni isu lama. Alhamdulillah lah, tentang logo halal tu telah selesai pada tahun 2011. Okey. Jadi bila kita dah lihat apa masalah tadi, kan, kenapa boleh berlaku masalah, maka macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Jadi bagaimana di mana kita perlu mulakan ataupun pengajian kepenggunaan ni. Okey, sebenarnya ataupun penggunaan Islam ini boleh dididik daripada rumah lagi, bermula dari zaman kanak-kanak. Sebab zaman kanak-kanak ni lah paling berkesan. Kenapa saya kata daripada kat rumah? Sebab peranan ibu bapa untuk memilih makanan yang halal dan memaklumkan kepada anak, nak beli coklat, beli yang ada sijil halal. Jadi budak-budak ni otak dia mudah melekat tau. Apa yang kita cakap tu dia mudah simpan kat kepala. Jadi kita terapkan unsur halal itu semasa dia orang masih kecil lagi. Dengan harapan mudah-mudahan apabila dia orang dah besar, dia orang akan meneruskan perkara-perkara yang baik yang kita ajar pada dia orang. Okey, yang kedua, di media cetak dan elektronik untuk umum. Kalau untuk umum, kita boleh tengok di media cetak dan juga elektronik seperti Ejen Halal, My Halal, TV1, slot bersama PPIM, bernama radio dan sebagainya. Sekarang ni banyak
Kalau di media sosial plus, maklumat di internet, hotel halal, hub halal JAKIM, Sabah halal, guru halal di Facebook dan sebagainya. Banyaklah. Banyak sekarang ni. Kan? Itu adalah medium secara tak rasmi. Kalau ni. So antum kalau ada isu halal ataupun isu halal yang tular dan sebagainya, antum boleh tengok ni sudut-sudut ni. Dan bahagian hub halal JAKIM, sahabat halal. So benda-benda ni lah boleh membantu antum untuk semak ataupun untuk tabayun terhadap isu-isu halal yang timbul dalam masyarakat. Tadi secara tak rasmi, kalau secara rasmi pula macam mana? Yang pertama, boleh memasukkan silibus pendidikan Islam. Maksudnya boleh memasukkan kepenggunaan Islam di dalam pendidikan Islam. Dan lepas tu boleh meng-create kelab sahabat halal di sekolah-sekolah. Lepas tu menjadikan subjek fiqh kepenggunaan ini sebagai subjek elektif dan subjek wajib dalam jurusan pengajian Islam. Lepas tu kursus halal haram dalam pengurusan footage, maksudnya ini berkaitan dengan sains lah. Terutamanya Sosudana pun ramai yang ambil yang maksudnya fiqh kepenggunaan ni adalah sebagai salah satu daripada sebagai salah satu daripada halal ataupun sebagai salah satu daripada kursus elektif wajib yang wajib student SGPI ambil lah. Dan yang keenam, seminar ataupun kursus halal yang bersistematik. Ini banyak dekat Malaysia pun banyak seminar-seminar dan juga kursus halal yang diaplikasikan di Malaysia lah. Okey. Jadi sebagai rumusannya, fiqh kepenggunaan sangat kritikal bagi mewujudkan masyarakat pengguna Muslim yang celik halal. Di mana isu-isu viral halal yang berlaku kebanyakannya disebabkan masyarakat tidak mempunyai ilmu asas dalam fiqh halal. Kan? Di mana fiqh kepenggunaan menyuburkan budaya tabayun dan menyekat viral maklumat-maklumat yang tidak betul. Jadi selaku masyarakat ataupun selaku sebagai tanggungjawab insaniah, maka sudah tiba masanya pelajar anak ni belajar ataupun mendidik diri antum untuk mempelajari ilmu kepenggunaan halal dalam bentuk dan juga sifat yang realistik. Jadi daripada sinilah antum boleh membina ataupun boleh memilih ataupun belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan fiqh kepenggunaan dengan lebih mendalam lah. Okey, setakat itu dahulu kuliah kita yang kedua, dan saya ada sertakan nota daripada Tok Mut yang antum boleh baca dan juga kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Okey, setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.